Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallim adada khalqik wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan buku 65 gambaran kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum yang ditarbiah langsung oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni hasil produk langsung Rasulullah, sahabat-sahabat. Yang kedua, mereka adalah generasi ataupun kurun terbaik di kalangan umat Rasulullah, yang hari ini umat Rasulullah sudah berusia lebih kurang 1400 tahun. Siapa yang terbaik? Kurun 100 kurun yang pertama. Benda tu ada hadis. Nombor 3, bilangan mereka terlangsir sangatlah ramai sehingga melebihi 100,000 orang. Sebab itu muslimin dan muslimat sekalian, bila saya pilih buku ni kan, sudahlah cerita tu kita tak pernah dengar, nama sahabat itu pun kita tidak pernah mendengarnya, dan mereka adalah sahabat-sahabat yang hebat. Kali ini kita sampai pada seorang sahabat, nama dia Sayyiduna Umair ibn Wahab. Nama beliau Umair ibn Wahab. Siapa-siapa yang namakan anak dengan Umair, bagus. Nama ni banyak sahabat yang bernama Umair. Ayahnya bernama Wahab. Orang Melayu ada yang nama Wahab. Macam Tok Wan saya pun nama Wahab. Wadi bin Ayub bin Wahab. Kan? Ada perkataan Arab yang berbunyi Wahab. Ada perkataan Arab yang berbunyi Wahab. Ada dua. Kalau Wahab selalunya dia ada Abdul Wahab. Kalau Wahab saja, kalau yang Wahab dia tidak ada Abd di depan dia. Ada seorang ulama bernama Wahab ibn Munabbih. Al-Syeikh Wahab ibn Munabbih. Dulu saya pernah teringat juga bila tengok nama ayah saya kan. Kenapa bin Wahab? Kenapa tak bin Abdul Wahab? Nama ayah saya kan. Ayub bin Wahab. Rupanya Wahab itu memang nama Arab, dan memang ada perkataan tunggal begitu, nama Arab. Sahabat ini namanya Umair ibn Wahab. Uniknya orang Arab dulu, mereka suka letakkan anak mereka dengan nama ayah mereka. Yang ini saya pernah sebut Ini saya ulang lagi. Siapa yang selalu belajar, lama-lama insya-Allah makin banyak dia tahu, makin banyak insya-Allah. Unik orang Arab ni dari segi penamaan, mereka suka menamakan anak mereka dengan nama ayah mereka.
disebabkan kerinduan ataupun maksudnya mereka sangat mengagumi ayah mereka. Maka Sayyiduna Umair, ayahnya nama Wahab, dan dia menamakan anaknya juga dengan nama Wahab. Dalam peperangan Badar, anak Sayyiduna Umair yang bernama Wahab ditawan oleh tentera Islam. Perang Badar berlaku tahun 2 Hijrah. Baru 2 tahun Nabi berhijrah ke Madinah, berlaku satu perang yang bernama Ghazwatu Badrin, perang Badar. Ada lebih kurang 70 orang yang ditawan oleh tentera Islam dalam perang Badar. Salah seorang yang ditawan adalah anak Umair, iaitulah bernama Wahab. Umair ini pemilik kisah untuk episod kali ini. Dia satu orang yang kata Safwan ibn Umayyah, salah seorang menteri Quraisy, kata kalau seluruh penduduk Islam, penduduk bumi ni masuk Islam, maka Umair takkan masuk Islam. Lantaran keras dan degilnya dia dan bencinya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Islam. Umair bin Wahab ni mempunyai kisah kali ini. Sebelum dia masuk Islam, Allahu Rabbi. Tuan-tuan bayang perkataan Safwan ibn Umayyah tadi ni, yang bukan bukan Islam tadi, Safwan bin Umayyah, panglima Quraisy ataupun menteri Quraisy, ya. Kalau seluruh dunia ni masuk Islam, si Umair ni takkan masuk Islam. Jadi mereka berbangga dengan Umair ni sebab dia keras, memang dia benci betul dengan Islam dan Rasulullah. Satu hari selepas beberapa bulan habis perang Badar, Umair ini keluar daripada rumah dia. Ini cerita belum Islam. Dia keluar daripada rumah dia di Mekah, dia nak pergi ke Kaabah untuk tawaf dan memohon keberkatan daripada berhala-berhala. Pada pandangan mereka lah, ajaran selewing mereka tu. Dan memang mereka bertawaf. Sebelum Nabi lahir pun penduduk Mekah mengerjakan haji, ada wukuf, ada tawaf. Okey. Jadi Umair ni satu hari dah habis perang Badar dah, berapa bulan tu, dia pun keluar nak pergi tawaf. Bila dia pergi ke Kaabah, kawasan untuk tawaf, dia nampak Safwan ibn Umayyah, iaitu salah seorang menteri Quraisy. Safwan duduk di situ, duduk termenung. Maka dia pun selamat pagi, wahai panggilan waktu tu, dia kata selamat pagi wahai menteri Quraisy, kan, wahai ketua Quraisy ataupun menteri Quraisy, macam itulah. Adalah panggilan macam kita lah hari ni, Datuk Seri apa semua tu kan. Jadi pun kata selamat pagi ketua Quraisy, salah seorang ketua Quraisy lah maksudnya, sebab tu dia kata selamat pagi. Safwan pun balas selamat pagi. Malah duduk kita semang-semang berbincang, rehat-rehat. Maka Umair bin Wahab pun duduk. Maka mereka pun mula bercakap, bersembang apa semua. Tajuk yang paling panas ketika tu perang Badar. Baru berapa bulan, baru sangat. Tak sampai setahun. Baru sangat, baru berapa bulan. Bahkan mungkin baru beberapa minggu. Yang ni tidak disebutkan, tapi tempoh yang dekat sangat dengan perang Badar. Mereka pun sembang, perang itu kita kalah, perang Badar, Quraisy kalah, penduduk Mekah kalah lah. Quraisy Mekah kalah, musyrikin Mekah kalah. Bersembang, oh nampak tak waktu tu kuda ni datang, oh waktu cerita banyak benda lah tuan-tuan. Kalau kenduri pun banyak benda nak sembang kan. Kalau habis kenduri siapa yang main lambat, kenapa load tak cukup ke, apakah ada baju yang macam-macam sembang. Ini sembang perang. Maka mereka pun bersembang-sembang sebut tentang keadaan peperangan, persiapan mereka sebelum perang apa semua, sampailah kepada perang, sampailah kepada mereka kalah, sampai kepada episod paling membuatkan mereka marah ialah bila sampai kepada tajuk Umair dengan Safwan ni, Safwan bin Umayyah tadi ni, bila sampai pada tajuk pemimpin-pemimpin besar Quraisy yang mati di dalam perang Badar. Tuan-tuan sekalian, dalam perang Badar Abu Jahal mati. Abu Jahal, dia mati, dan beberapa menteri kanan Quraisy, 2-3 orang mati dalam perang Badar. Bila masuk tajuk tu, Safwan terus berdiri, dia kata tak ada guna kita hidup
kalau pemimpin-pemimpin mulia kita ni dah mati. Umair pun bila tengok semangat, suasana jadi panas, jadi semangat waktu tu, dia pun termenung lama. Dalam beberapa saat dia termenung, dia kata, kalaulah bukan kerana memikirkan anak-anak yang aku nak kena tanggung dan juga hutang-hutang aku, wahai Safwan, nescaya aku dah pergi bunuh Muhammad. Tapi disebabkan aku ada isteri, anak-anak ramai, kemudian aku ada hutang yang banyak, dia buat macam itulah. Dia kata susah. Tidak dah lama aku bunuh Muhammad. Safwan pun panggil, mai sini Umair, duduk. Wahai Umair, macam inilah. Sambil dia tengok di belakang, Safwan tengok di belakang tak ada orang. Hang pergi bunuh Muhammad. Kamu pergi bunuh Muhammad, aku tanggung semua hutang kamu. Hutang kereta kamu, hutang rumah kamu yang tak habis bayar, hutang kamu ni saya buat contoh lah. Ni saya buat contoh nak bagi kita faham ni. Hutang kan banyak. Kan kita hidup sekarang ni dalam hutang. Umat Islam hari ni, no? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aku tanggung semua hutang, anak dan isteri kamu aku tanggung. Safwan bin Umayyah ni menteri Quraisy, no? Dia orang kafir ni biasalah kalau jadi pemimpin kaya lah, no? Memeras ugut, menyeleweng, salah guna harta rakyat, apa semua. Yang tu berlaku sejak daripada manusia yang pertama lagi. Pemimpin begitulah selalunya kalau yang bukan Islam. Yang tidak amanah lah. Memang sebahagian pemimpin Quraisy memang memeras ugut harta rakyat dan juga yang kepunyaan orang ramai. Entahlah, ada kisah. Jadi kaya raya Safwan bin Umayyah. Dia kata aku tanggung semua hutang hang, aku settle sampai habis, dan anak isteri kamu aku tanggung. Lah ni satu je, kamu pergi bunuh Muhammad. Umair pun seronok. Dia kata kamu berjanji. Quraisy ni orang Arab, kalau perjanjian macam ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah, walaupun sesama bukan Islam ataupun Islam dengan bukan Islam, kalau ada perjanjian macam ni, mereka tidak melanggarinya. Itu yang menarik orang Arab. Sebahagian besar perjanjian sesama mereka pun mereka takkan langgar. Contoh Sayyidina Abu Bakar pernah dilindungi ketika di Mekah oleh salah seorang pemimpin Quraisy, dan dia tidak mengkhianati perjanjian tu. Memang dia lindung Sayyidina Abu Bakar, dan bukan Islam ketika tu yang melindungi Sayyidina Abu Bakar ketika tu. Dan banyak lagi dah contoh lain, sangat banyak. Jadi bila Safwan dah janji untuk bayar hutang dia ke semuanya dan nak tanggung anak dan isteri dia kalau jadi apa-apa kepada Umair, dengan syarat satu je, kamu bunuh Muhammad, kalau kamu mati pun maksudnya aku tanggung semua. Dan Umair pun setuju. Maksudnya dia tahu dia mesti boleh bunuh Muhammad dan dia akan mati. Maka dia pun bergerak. Dalam kepala dia kata, aku ada tujuan yang besar untuk aku bohong, iaitu untuk membebaskan anak aku yang bernama Wahab. Anak dia jadi tawanan di kerajaan Madinah, dan dia kata aku akan gunakan alasan ni bahawa aku nak bebaskan anak aku, nak tebus anak aku, nak bayar. Maka dia pun pergi. Kalau naik unta ketika tu lebih 10 hari Mekah ke Madinah, lebih kurang 400 lebih kilometer. Kalau naik kuda yang terpantas 3 hari 3 malam. Itu kalau tak berhenti, no? Tuan-tuan boleh tengoklah di suasana perjalanan Mekah ke Madinah tu. Jangan lena je kan. Kita naik bas Mekah, lena sampai Madinah. Nampak-nampak kubah dan menara Masjid Nabawi kan. Cuba tengok pandangan kiri dan kanan kan. Mana ada, tuan-tuan tengok pemandangan kanan dan kiri perjalanan. Mana ada bangunan baru ke mewah, bangunan tinggi-tinggi, naik taman pedestrian ke. Dia padang pasir, ada bangunan sikit-sikit macam tu je. Sikit bangunan, setumpuk di sini, kelang, sedikit sangat. Kemudian, okey, jadi Sayyidina Umair tak beritahu kat siapa. Isteri dengan anak-anak dia pun dia tak beritahu. Dia siapkan barang dia, nak musafir tuan-tuan, padang pasir yang jauh, tak ada bas, tak ada apa, tempat berhenti apa semua. Dia siapkan barang keperluan, makanan, minum apa semua, dan juga dia keluarkan pedang perang. Tuan-tuan sekalian, Arab dia ada pedang yang dia keluar memburu. Yang ni dia sentiasa buat keluar. Kalau dia keluar rumahnya, dia akan selitkan. Yang tu bukan untuk berperang. No? Dan senjata-senjata itulah yang para sahabat bawa bersama ketika peperangan Badar. Sebab perang Badar, tuan-tuan boleh tengok kenapa sahabat keluar di awalnya, bukan untuk berperang.
Jadi, dan orang Arab, dia ada pedang yang kalau Arab boleh tengok, itu pedang untuk bertempur. Seperti mana Sayyidina Umar bawa keluar pedang perang ketika dia nak pergi bunuh Rasulullah di Mekah. Ketika Sayyidina Umar nak bunuh Rasulullah di Mekah. Sayyidina Umar di Mekah, Rasulullah di Mekah. Akan tetapi dia masuk Islam pada hari itu. Alhamdulillah. 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 Dapat nikmat iman. Umair bin Wahab, dia bawa keluar pedang perang dia. Pedang untuk perang tadi ni, dia keluar, dia asah dan dia racunkan. Sebab dia nak dibas kat Nabi, mati, kemudian dia mati pun, maksudnya hutang dia, anak isteri dia dah ditanggung oleh Safwan. Dengan semangat yang membara, Safwan bin Umayyah pun dah seronok, dia pun bertolak. Umair bin Wahab pun bertolak. Selepas seminggu, Safwan bin Umayyah ni duk canang di penduduk Mekah, kata kita ada berita gembira nanti. Dekat sangat. Kita akan dapat satu berita gembira yang akan membuatkan kamu semua, wahai penduduk Mekah, lupa dengan penderitaan Badar. Tapi dia tak abang. Safwan bin Umayyah pun tak cerita dekat anak isteri. Umair bin Wahab pun tak cerita dekat anak isteri. Hanya mereka berdua saja. Lalu sampailah Umair bin Wahab di Madinah. Hari pertama dia sampai di Madinah, dekat dengan Masjid An-Nabawi. Dekat dengan Masjid An-Nabawi. Depan Masjid An-Nabawi, di luar tu ada Sayyidina Umar dan beberapa sahabat lain. Bila Umar ni sampai dengan kenderaan dia pun letak kenderaan di situ. Sayyidina Umar pun tengok, dia kenal sebab orang Mekah. Sayyidina Umar salah seorang pemimpin Quraisy dahulu sebelum Islam, pemimpin besar Quraisy. Dia kenal semua orang. Sayyidina Umar antara orang yang memusuhi Islam sebelum Islam. Dia yang mesyuarat, dia kenal semua menteri-menteri kanan ni, sifat sebagainya. Bila dia nampak Umar bin Wahab, dia terus bingkas bangun. Dia kata, hati-hati. Dia ni musuh Allah. Kalau dia datang, mesti bertujuan jahat. Dan kalau kamu semua nak tahu, Umar inilah yang mengapi-apikan seluruh tentera Quraisy untuk berperang dalam perang Badar. Dia inilah yang menghasut. Dia takkan datang kecuali dengan niat jahat. Sayyidina Umar bangun, dia arahkan sahabat semua pergi duduk keliling Nabi. Sayyidina Umar satu pandangan yang tajam, bukan saja daripada firasat, tuan-tuan. Sayyidina Umar ni bukan saja firasat dia yang cukup tajam, tetapi bacaan politik dan bacaan kepimpinan ni, Sayyidina Umar ni dia baca, dia tahu. Dia kata jenis Umair ini kalau main mesti jahat, mesti dengan niat jahat. Dia kata lindung Rasulullah. Sayyidina Umar, masya-Allah, sebaik-baik wazir. Jadi Sayyidina Umar pun ditunggu berhadapan dengan Umair. Yang lain disuruh ni. Waktu tu Umair terus berlakon, buat macam tak mau bunuh, tapi pedang duduk di belakang lah, pedang hak perang tadi ni. Dia terus berlakon. Sayyidina Umar pergi kat Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, Umair sedang ada di luar dekat dengan tempat ini. Ya Rasulullah, Umair ini musuh Allah. Jangkaan saya, dia memang berniat jahat. Ya Rasulullah, ada satu benda yang jahat yang dia nak buat, wahai pesuruh Allah. Nabi kata, panggil Umair sallallahu alaihi wasallam. Panggil Umair. Sayyidina Umar bukan dia berpanggil, tuan. Sayyidina Umar, dia pun keluar. Umair duduk dekat dengan situ. Dia pergi cekak leher Umair, kan? Dia cekak di heret, dia tak panggil. Bila dia jerut leher Umair, kemudian dia heret masuk, dia heret masuk. Nabi nampak Sayyidina Umar menjerut dan mengheret mengheret Umair ibn Wahab. Apa kata Nabi? Nabi kata, lepaskan tangan kamu, wahai Umar. Ni Rasulullah. Tuan-tuan boleh bayang ketenangan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tengok Sayyidina Umar, dia jerut leher ni, dia heret. Kemudian dia kata, wahai Umar, lepaskan tangan kamu. Ini Rasulullah. Jadi kita boleh bayang ketenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kata, wahai Umar, lepaskan tangan kamu. Kemudian Sayyidina Umar pun lepaskan dia. Dia pun berdiri balik. Umair bin Wahab ni pun berdiri balik. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Umar, kamu ke belakang. Wahai Umar, kamu ke belakang. Sayyidina Umar heran. Nampak? Sebijak Sayyidina Umar, Rasulullah lebih tenang dan lebih berhikmah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa rindu kita dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pun panggil Umair, wahai Umair, duduk di sini. Sahabat penuh keliling. Nabi suruh semua sahabat ke belakang, termasuk Sayyidina Umar, lepaskan cekakkan dia tu kepada Umair. Cekakkan dia kepada leher Umair. Dan Nabi suruh Sayyidina Umar pun ke belakang. Nabi panggil, wahai Umair, mari duduk di sini. Dia pun duduk depan Nabi, betul-betul depan Rasulullah SAW. Dia angkat pedang, dia libah, habis. Dia datang kat Nabi, dia kata selamat pagi. Arab ni dia ada ucapan selamat pagi dia, aim sabahan. Kan sabahal khair ataupun sabahal khair. Aim sabahan ataupun sabahal khair. Arab dulu. Sebelum Nabi lahir lagi, begitu ucapan dia. Bila dia kata kat Nabi aim sabahan, Nabi pun kata, wahai Umair, Allah mengajarkan kami satu ucapan selamat yang lebih bagus daripada ucapan Quraisy. Maka Umair kata, wahai Muhammad, ucapan hak Quraisy yang lama ni pun kamu dah tahu. Tuan-tuan, suasana Umair nak bunuh Nabi dan Nabi tahu dia nak main bunuh. Nabi masih lagi berdakwah dengan satu benda remeh bagi orang Islam hari ini, benda remeh. Apa dia Nabi beritahu? Nabi ajak ucapan salam. Kita tak ada masa dah nak abang pasal bagi salam, sedekah lah RM1, nak tolong orang, benda-benda kecil ni, benda-benda remeh, bagi salam, benda remeh je bagi orang Islam hari ni. Tuan-tuan belajar tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu Umair tu main nak bunuh dia. Memang Nabi tahu. Tapi Nabi dia selit lagi ilmu kat situ, dia selit lagi benda ilmu sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Umair, Allah ajak kami dengan satu ucapan yang lebih mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan itu adalah ucapan syurga, ahli syurga, wahai Umair. Kemudian Sayyidina Umair tak terima, tapi dia jawab dengan elok. Nabi pun tanya, wahai Umair, kenapa kamu datang? Apa tujuan kamu datang? Dia kata, wahai Muhammad, aku mai untuk menebus anak aku yang bernama Wahab. Wahab bin Umair bin Wahab. Anak dia nama Wahab. Wahai Muhammad, aku datang nak tebus anak aku. Anak aku tawanan, aku nak tebus. Tengok Rasulullah, dia tahu apa dia tujuan Umair mai, apa tujuan Umair tu datang. Nabi tanya dulu. Kemudian Nabi tanya, tu pedang tu kenapa? Umair kata, pedang ni tak ada guna pun wahai Muhammad, sebab tu kami kalah teruk dalam perang Badar. Nabi tengok dia, Nabi kata apa? Tuan-tuan tengok Nabi kata, wahai Umair, cuba cakap betul-betul, ingat, jujur-jujur cakap. Tuan-tuan, Rasulullah tahu. Bila Rasulullah guna ayat tu, dia tahu. Dia tahu. Bila dia tanya orang macam tu, dia sebenarnya dia tahu apa tujuan. Dia kata, wahai Umair, cuba cakap dengan jujur. Apa tujuan kamu datang ke sini? Sebab tu tuan-tuan, orang soleh kalau dia tanya macam tu, dia tahu. Bila dia kata, Rasulullah tanya, wahai Umair, jawab jujur. Hang mai budak benda sebab apa sebenarnya? Dia kata, tak betul. Aku main ni memang hak tu. Tujuan aku memang aku nak tebus. Dia tak mengaku kan? Kadang-kadang orang soleh ni bila dah 2 kali tu, dia diam lah. Dia tahu kamu tu menipu. Ataupun dia akan habaq benda apa. Bila Rasulullah tanya 2 kali, Umair pun jawab 2 kali, kata aku main ni nak tebus anak aku. Nabi pun kata, wahai Umair. Tuan-tuan tengok beza mukjizat
dengan bisikan syaitan. Sampai hari ini ada bomoh-bomoh yang mendapat berita daripada syaitan. 10 berita, 3 tak betul, ataupun 9 tak betul, ataupun 1 tak betul. Walaupun lagi 9 tu betul. Dan kebanyakan benda yang bomoh-bomoh bagi tahu ni, bila dapat maklumat daripada iblis, syaitan dan juga jin-jin kafir ni, selalunya dia bercampur-campur dan tak jelas. Dia tak tepat macam wahyu. Tuan-tuan boleh karang satu kitab, ustaz-ustaz mana yang ni ya? Boleh karang kitab, himpunkan dalam tu wahyu-wahyu yang Nabi terima yang bagi tahu secara tepat benda yang nak berlaku. Boleh kumpul satu kitab. Wahyu-wahyu yang Nabi dapat daripada langit yang bagi tahu secara tepat benda apa yang nak berlaku. Dia tak lari, dia jadi tu tuan-tuan tepat secara spesifik. Contoh dalam ni, Nabi kata apa? Setelah Nabi tanya 2 kali, Nabi suruh cakap jujur kan, dia bohong juga. Nabi kata, wahai Umair, pada hari sekian-sekian, hang keluar daripada rumah hang pi ke Kaabah, hang nak tawaf. Kemudian kamu nampak Safwan ibn Umayyah duduk di situ. Kemudian kamu duduk. Ni Nabi beritahu ni. Kemudian kamu duduk. Lalu kamu berdua bercakap tentang perang Badar. Kemudian kamu pun saling marah, semangat. Dan akhirnya kamu pun berkata, wahai Umair, aku nak bunuh Muhammad. Jam Umair ni habis dah. Kan, habis dah berpeluh, getak-getak dah dia. Bila Nabi habaq, apa dia buat? Kemudian, wahai Umair, kamu kata hutang kamu banyak. Dan kamu kata kamu risau kepada isteri dan anak kamu. Tak ada siapa nak tanggung kalau kamu mati sebab bunuh Muhammad. Kemudian Safwan berkata kepada kamu, wahai Umair, kamu pergi bunuh Muhammad, dia tanggung semua hutang anak dan isteri kamu. Kemudian kamu pun balik, kamu bersiap, wahai Umair, kamu asah pedang yang ada di belakang kamu, kamu racunkan dan sekarang kamu datang untuk bunuh aku. Terbeliak biji mata Umair, tak berkelip. Bila dengar Nabi sebut, kata Sayyidina Umair, demi Allah, tidak ada seorang makhluk pun tahu termasuk keluarga kami. Rahsia ini hanya aku dan Safwan sahaja. Dan demi Allah, wahai Muhammad, aku bersaksikan sekarang ini, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi, wahai Muhammad, kamu memang pesuruh Allah. Oh, sahabat-sahabat pun pakat bertakbir seronok mendengar Sayyidina Umar bin Wahab. Itu perbezaan di antara wahyu dengan tilikan daripada syaitan. Tilikan syaitan, bomoh-bomoh yang tak beriman ni tuan-tuan. Yang ada bomoh-bomoh yang tak beriman ni lah, yang masih menggunakan bantuan jin kafir dan syaitan ni. Sebenarnya mereka tak tepat. Memang kita kenal benda tu pun ada dalil, terutama hadis tentang Saf ibn Sayyad, ataupun hadis berkaitan dengan peristiwa Dajjal. Saf ibn Sayyad, saya tak mau cerita lah, yang tu cerita panjang. Saf ibn Sayyad, dia bila bisikan syaitan ni, jin apa semua ni, jin kafir ni, dia tak boleh bagi tahu yang tepat macam wahyu. Maka bila Umair dia tercengang-cengang, dia kata, wahai Muhammad, berita dan perancangan ini hanya aku dan Safwan sahaja. Hatta keluarga kami pun tak tahu. Pemimpin Quraisy lain pun tak tahu. Aku bersaksi bahawa kamu pesuruh Allah, wahai Muhammad. Dia pun masuk Islam. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umair pun masuk Islam. Para sahabat bertakbir. Orang dulu seronok bertakbir. Kita hari ini kutuk orang takbir. Allahu Akbar. Sunnah siapa saya tak tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Macam-macam lagi lah. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka pun bertakbir seronok dengan Umair. Sayyidina Umair pun belajar Islam beberapa minggu. Akhirnya dia pun minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak balik ke kota Mekah untuk berdakwah. Rumah pertama yang dia dakwah, tuan-tuan. Cuba tengok iman sahabat. Iman ni saya tak boleh buat, kita tak boleh buat. Dia balik, dia berdakwah, kemudian dia, rumah pertama yang dia pergi, rumah Safwan ibn Umayyah, yang kawan rapat dia dulu ni, yang komplot dengan dia tu. Kita selalunya tak berani lah tuan. Kita dah pakat dengan dia apa semua, dah takkan, mesti malu, ataupun memang takkan jumpa, tak berani jumpa.
Sahabat nak ajak kepada saya dan kita semua, yang paling penting adalah redha Allah. Dahulukan redha Allah, seluruh makhluk Allah akan bawa untuk berkhidmat kepada tuan-tuan. Dahulukan redha Allah, Allah akan tundukkan seluruh makhluk untuk berkhidmat kepada tuan-tuan. Betul. Jadi Umayyah bin Wahab balik, orang pertama dia dakwah adalah Safwan bin Umayyah, tapi setentunya Safwan waktu tu memang mengamuk besar lah, tak terima sebagainya, dan Umayyah pun meneruskan kehidupannya di kota Mekah dengan berdakwah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.